Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara al-huda. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita bersama dengan dua orang ahli panel yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu saudara Muhammad dan juga saudara Helmi yang ada di hujung sana, untuk sama-sama kita membicarakan satu topik yang sangat sensitif bagi kita pada hari ini, yaitu kita sentuh topik Raja-Raja Melayu. Apakah saudara-saudara kita ini bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan sistem Raja-Raja Melayu yang ada pada hari ini? Baik, untuk pusingan yang pertama saya nak minta pandangan saudara Muhammad mengenai sistem raja-raja. Adakah saudara bersetuju dengan sistem raja-raja yang ada pada hari ini, ataupun dia satu benda yang perlu dimasukkan ataupun dibuat sesuatu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada penulis majlis, saudara saya dan sahabat saya yang kedua. Jadi kita teruskan berjawabkan tiga kaedah dan fungsi-fungsi raja-raja Melayu. Seperti hari ini saya cenderung untuk tidak bersetuju dengan penerusan sistem raja berperlambatan atau sistem raja Melayu. Raja, sultan, selaku dalam pada hari ini seperti ada fungsi yang jelas, sekalipun digeserkan tugasnya dalam perlambatan. Malah raja-raja rakyat dalam negara nampak raja-raja ini macam orang yang tak kerja, macam orang yang makan gaji buta, tetapi hidup rakyat bermewah-mewah. Kalau kita katakan raja-raja bertindak sebagai ketua agama, di mana peranannya ketua agama? Yang raja-raja aplikasi ada dalam Islam pun tak wujud ketua agama sebenarnya. Ia satu bid'ah yang diada-adakan oleh masyarakat kita pada hari ini. Ketua agama. Zaman Nabi siapa ketua agama? Dan Nabi bukan ketua agama. Nabi orang yang membawa agama itu sendiri, ajak masyarakat tentang Islam. Jadi tiba-tiba raja-raja yang jadi ketua agama, ketua yang macam mana? Kalau kita lihat daripada personality raja itu sendiri, dia diklaim dia ketua agama, dia boleh menimbulkan fitnah kepada agama itu sendiri. Kita lihat raja-raja kita, apa function dia dalam negara kita, kita boleh sepak. Rakyat boleh menilai fungsi raja-raja yang ada dalam negara. Raja hari ini lebih kepada menimbulkan fitnah terhadap agama Islam sendiri. Rakyat tahu apa yang raja buat. Rakyat jelek dengan aktiviti yang raja-raja buat. Yang anggap ini ketua agama, tapi buat benda-benda yang sangat jelek. Kita katakan lebih berfoya-foya. Malah raja tak fokus sangat pun kepada masalah agama dalam negara. Raja lebih fokus pada bola, pada bola, main golf, ataupun meraihkan majlis-majlis yang ada tarik menari. Itu kerja raja-raja. Rakyat yang bawahan ni tak nampak pun itu raja yang baik. Mereka tak rasa raja ini wujud pun dalam negara kita. Cuma mungkinlah kelebihan raja-raja ni, kalau raja tu nak pergi satu kampung, jalan tali akan siap. Mungkin itulah syafaat yang ada pada raja-raja. Yang lain rakyat tak nampak. Di kedai-kedai kopi pun rakyat sembang pasal raja tak ada kerja. Kaya. Wallah. Baiklah. Dalam bentuk saudara Muhammad tadi, dia katakan bahawa raja-raja hari ini sudah tidak perlu relevan dan perlu dimasukkan. Apa pula pandangan saudara Helmi dalam perkara ini? Adakah saudara bersetuju dengan saudara Muhammad tentang perlunya masuk sistem raja? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat tak bersetuju jika kita nak sistem raja-raja ini dimasukkan. Kerana kalau kita nak tukar satu sistem itu, dia memerlukan satu korban yang banyak. Kerana ada banyak pengorbanan yang kita kena lakukan. Huru hara mungkin akan berlaku sebelum kita dapat tukar sistem. Baik, kenapa saya bersetuju dengan sistem raja yang kita amalkan sekarang? Sistem monarki.
Ramai orang sini terhadap sistem monarki, pandang serong. Kata raja-raja ini mewarisi monarki tak bagus. Raja-raja, sultan-sultan yang mewarisi takhta tu, dia boleh menjadi autokrasi ataupun menjadi satu yang diwarisi. Satu namanya yang diwarisi. Kadang-kadang dapat sultan yang tak bagus, dia akan menindas rakyat, dia akan bermewah-mewah, dia tidak ada kerja. Tidak dinafikan. Dalam sistem monarki ada sultan-sultan yang tak bagus. Ada sultan-sultan yang tak baik. Tapi nak menghapuskan sistem raja-raja, saya rasa saya tak setuju. Saya tak setuju kerana dalam sistem monarki juga, dalam sistem raja-raja sultan, Kesultanan Melayu, Kesultanan Khalifah dan sebagainya yang diwarisi secara monarki, ada kebaikannya juga. Ada kebaikan. Dan dia akan ada cycle. Akan muncul lahir pemimpin ataupun raja yang baik. Kita boleh tengok Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Harun Al-Rashid, Khalifah Omar Abdul Aziz, semua itu lahir daripada sistem monarki. Kenapa kita nak hapuskan sistem raja-raja? Yang penting kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala gantikan, lahirkan daripada sistem raja-raja sultan yang baik. Kenapa saya kata demikian? Kenapa tak mau hapuskan sistem raja-raja? Kenapa? Kerana kalau kita tukar ada sistem kesultanan kepada sistem demokrasi contohnya, dia memerlukan korban yang banyak. Sistem demokrasi yang ada pada hari ini, yang ditukar daripada sistem sebelum sistem monarki, contohnya di Turki. Nah, demokrasi Turki sekarang kan, sebelum tu Khalifah Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki Osmani. Macam mana dia tukar? Dia kena ada perang dunia kedua, perang dunia pertama, perang dunia kedua, korban yang banyak. Huru-hara berlaku nak sampai kepada tahap boleh tukar. Maka bukan zaman kita dah bertukar itu. Tapi kita nak memelihara keamanan dalam negara kita. Nak tukar sistem, dia akan jadi huru-hara dulu. Susah untuk kita tukar seperti mana kita tukar baju. Tak seperti tukar baju, nak tukar sistem. Jadi saya tegaskan di sini, sistem yang ada ni sudah okey. Cuma kita kena nasihat raja-raja yang ada yang kita nampak kurang bagus, yang kita nampak kurang cakna kepada rakyat, yang seperti yang disebut tadi, bermewah-mewah, menimbulkan fitnah. Kita kena tegur. Apa gunanya mufti? Kita nanti mufti kena tegur sultan. Nak hapuskan sultan tak boleh. Itu benda yang tak bagus. Macam sistem demokrasi, kita tak boleh kata sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik. Sistem demokrasi akan juga melahirkan pemimpin yang jahat, yang korup, pemimpin yang hukum-besi. Daripada demokrasi ada. Di samping demokrasi boleh secara metodologinya boleh melahirkan pemimpin yang baik-baik, pemimpin yang telus, pemimpin yang amanah. Demokrasi boleh lahirkan, insya-Allah boleh lahirkan. Tapi pada masa yang sama juga, demokrasi pernah melahirkan pemimpin yang zalim. Itu demokrasi sendiri. Sama macam monarki. Monarki, dia pernah melahirkan pemimpin yang zalim dan pernah juga melahirkan pemimpin yang bagus, yang adil. Seperti Omar Abdul Aziz. Setakat ini belum ada sistem demokrasi yang melahirkan pemimpin sebagus Omar Abdul Aziz. Khalifah Omar Abdul Aziz adalah dalam sistem monarki. Anak kepada sultan sebelum tu, khalifah sebelum tu, daripada Bani Umayyah, turunan Muawiyah. Faham? Sistem monarki pernah lahirkan pemimpin sebagus Omar Abdul Aziz, sehingga kan Lim Guan Eng pun tertarik dengan biografi Omar Abdul Aziz ini. Jadi nak tolak, nak buang sistem raja-raja ni, saya tak nampak lah satu benda yang boleh berlaku dengan aman. Dan kita sebagai orang Islam, ingat sahabat saya ni, dia baguslah, dia nak kepada dakwah, nak kepada sistem yang baik. Dakwah Islam dia lebih mudah disampaikan dalam keadaan yang aman. Keadaan huru-hara sukar untuk sampai dakwah kepada masyarakat. Nah, sejarah telah membuktikan peperangan dengan
aktiviti dakwah ketika perang dengan aktiviti dakwah ketika aman. Lebih banyak ketika aman orang menerima Islam. Orang lebih nak nampak Islam itu dalam keadaan aman. Jadi itu poin yang kita kena ambil. Yang soal raja berfoya-foya, soal raja ada main golf, soal raja membazir, makan gaji buta, itu saya tak mau jawab. Itu raja-raja sendiri bila sampai satu tahap dia dapat kesedaran, dia akan berubah. Kita sebagai rakyat kita doa kepada dia supaya Allah Subhanahu wa taala sedarkan sultan-sultan kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada raja-raja kita. Kita tengok negara-negara yang dulunya ada raja, sekarang tak ada raja, apa jadi pada mereka? Indonesia ada maharaja dulu kan, Raja Pahit, maharaja macam-macam maharaja ada dalam Indonesia dulu. Sekarang sudah tak ada maharaja, sekarang ada Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Apa berlaku? Indonesia tidak ada satu stand yang kukuh untuk membela agama dia. Indonesia adalah negara Islam yang terbesar, teramai umat Islam. Indonesia. Tapi kita lihat apa terjadi pada negara dia, pada umat Islam dia? Pluralisme. Tak boleh kontrol. Budaya bercampur-campur agama dalam satu keluarga. Tak boleh kontrol. Sebab raja-raja dah tak ada. Raja yang memegang kuasa yang disiniskan oleh panel kita yang sebelah ni. Dia kata sebagai ini satu bid'ah, ketua agama, raja sebagai ketua agama adalah satu bid'ah. Ini saya rasa satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab lah. Kita bukan nak mengada-adakan, tapi umat Islam pada hari ini memerlukan satu ketua. Dulu khalifah ketua, sekarang raja-raja lah. Walaupun sultan kita, raja kita tak kerti agama, tak faham agama, mufti ada. Sebab itu dah lantik mufti. Sebab itulah dia lantik pegawai-pegawai agama, pegawai agama istana untuk tegur. Sebab raja suka bola sepak itu minat, itu tak ada masalah. Dia nak main golf. Main golf bukan saja-saja dia nak main. Dia tak bercita-cita pun nak main golf. Jadi macam Tiger Woods, tak ada. Dia main golf itu sekadar untuk bersama-sama dengan delegasi-delegasi asing, presiden-presiden negara asing yang datang dalam negara kita. Datang untuk berdiplomasi atau membincangkan hal-hal masa depan negara masing-masing. Itu sambil-sambil main golf. Tak ada masalah. Takkan semua masyarakat buat dalam istana. Berjoget. Ada gambar sultan, seorang sultan, seorang raja kita berjoget dalam majlis tari menari. Itu tak ada masalah tu. Dia berjoget bukan saja-saja, bukan dia nak jadi artis, bukan dia nak jadi orang kata apa, pakar tarian, tak ada. Dia cuma meraihkan tetamu delegasi asing yang datang dalam negara kita. Ataupun kita ke negara orang meraihkan kita dengan cara macam tu. Jika orang kata apa? Masuk kandang lembu, mengemuk. Masuk dalam kerbau, menguak. Masuk dalam kandang kambing, mengembik. Masuk dalam kandang apa lagi? Terus masuk kandang lah. Masuk kandang jadi macam tu lah. Jadi kita jangan ambil terlalu highlightkan benda yang negatif. Kita kena fokus benda yang positif. Raja-raja ini perlu. Kita tak boleh. Kita tak boleh nak menghina raja-raja. Kita kena berdoa supaya raja-raja kita diberi hidayah dan dimantapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah jadikan Sultan Muhammad Al-Fatih itu sultan yang hebat. Sultan Omar Abdul Aziz itu sultan yang hebat. Kita mau raja-raja dalam negara kita ini menjadi hebat seperti mana sultan-sultan itu, dan seluruh dunia akan nampak inilah role model, contoh sistem yang terbaik. Sistem monarki dia tak ada controller. Siapa majoriti dia menang. Siapa majoriti dia memerintah. Kalau majoriti dia itu penyamun, maka penyamunlah yang memerintah. Kalau yang majoriti itu toke dadah, habislah negara itu dikontrol oleh dadah, mak dadah. Kalau majoriti itu orang-orang yang gay, lesbian,
Maka majoriti pemimpin dia akan ke arah itu. Jadi pemimpin dia tidak baik. Demokrasi melahirkan pemimpin yang tak baik kerana dia berasaskan majoriti. Apa boleh buat? Tak bagus juga. Kita doakan supaya raja-raja kita jadi bagus. Wallahu a'lam. Allah akan ubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka ubah dari sini. Kecelaruan umat Islam pada hari ini sebabkan masalah kepimpinan. Saya minta maaf lah. Saya memang tidak bersetuju dengan sistem raja-raja pada hari ini. Ketika rakyat berpecah belah akibat persetujuan politik, di mana raja-raja? Di saat agama Islam ditindas, diinjak-injak, di mana raja-raja? Ada. Ketika rakyat difitnah, rakyat mahu dipenjara akibat fitnah, di mana raja-raja? Di mana pendirian raja-raja? Di saat rakyat menderita akibat daripada kenaikan kos sara hidup, di mana raja-raja? Tak ada. Peranan raja-raja tak ada. Rakyat tak nampak. Rakyat lebih nampak perjuangan parti-parti politik yang bertanding dalam pemilihan raya. Raja-raja macam tak ada function. Jadi apa perlu lagi? Apa perlu lagi kita simpan raja-raja ini hanya sebagai tubuh, hanya sebagai, kalau saya cakap kasar sikit, sebagai berhala kepada masyarakat dalam negara kita. Bila dah gaduh-gaduh, mahu kepada raja untuk cop yang mana betul dan salah, untuk cop tiga. Itu dia kerja raja-raja dengan allowance yang besar, hidup bermewah-mewah, ada ekspor dan sebagainya. Itu kita tidak pertikaikan. Kita pertikaikan fungsi sebenarnya. Raja-raja sepatutnya lebih kehadapan. Sekurang-kurangnya jadi macam Sultan Brunei. Brunei ada Perdana Menteri, ada esko-esko dan sebagainya, ada menteri-menteri. Tapi Sultan dia lebih nampak gah. Bila sebut Sultan, semua rakyat hormat. Tak kira lah macam mana dia punya persentage masyarakat dia tu, multiracial dia macam mana. Tapi raja dia ada peranan. Terbaru hari ini, raja dia nak laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Raja kita selamat bertakhta. Hukum wallahu a'lam. Tahu ke tak? Saya tak tahu. Mesti ajar atau tidak kepada sultan dan raja, saya pun tak tahu. Sepatutnya sultan atau raja ataupun yang lebih agung seperti kena bersuara Pak. Jenayah yang meningkat, penyelewengan yang berleluasa, rakyat menderita, raja kena nampak nanti dan titahkan sesuatu untuk ambil, untuk dilaksanakan oleh eksekutif, Perdana Menteri dan sebagainya. Raja itu kena ambil peranan. Kuasa raja itu. Saya tak tahu dah setakat mana kuasa raja itu dilemahkan sehingga tak boleh buat apa-apa. Kalau dah tak boleh buat apa-apa, masukkan. Itu buat sistem baru. Tak nak sistem republik, tak payah republik. Kita buat sistem baru, sistem khalifah. Kalau dah tak nak sangat, dah tak ada kuasa sangat, itu yang kita kena ambil perhatian. Kita bukan nak kritik, nak hina raja-raja, tak. Kita mahu semua orang fikir. Raja pun kena fikir. Jangan makan tidur. Wallah. Jadi saudara berpendapat bahawa walau macam mana teruk sistem raja-raja kita pada hari ini pun, kita tak perlu masukkan. Ya, sebagai rakyat kita perlu tegur mengikut salurannya. Jika tak berubah, kita berdoa supaya jadi lebih baik. Hidup ini macam roda. Kadang-kadang kita dapat sultan yang baik, kadang-kadang kita dapat sultan yang kurang baik. Kita berdoa, sentiasa berdoa dan kita maintain dengan pendirian kita. Dikala roda itu berpusing pun, tak mana keadaan roda itu pun kita tetap dengan kita. Jangan kita tak puas hati, kita rosakkan roda itu. Habislah. Jadi kita rosakkan roda, habislah kenderaan kita. Wallah. Saudara Helmi lihat kepada isu kalau orang hina sultan diambil tindakan, orang yang kritik diambil tindakan. Macam mana tu? Saya pun tak setuju kalau orang yang kritik raja-raja itu ditangkap atau dicop sebagai hina raja-raja. Itu bukan satu benda yang bagus. Itu tidak demokratik. Dalam autokratik pun kena ada demokratik juga. Yang tu yang buatkan orang tak suka tu. Tapi sebenarnya sistem raja ni dia kena lebih terbuka, lebih mengiktiraf pandangan semua orang. Itu raja yang bagus.
nak capai tahap perfect macam sistem Khulafaur Rasyidin, saya rasa umat tidak pernah susah lah kita nak capai ke tahap tersebut. Kalau macam tu rasanya saudara beranggapan sistem kesultanan ini, sistem raja kita ini menghampiri kepada sistem khilafah. Betul atau tidak? Sistem raja ini menghampiri kepada sistem khalifah. Yang kena tangkap hari ini pun bukan kerana dia kritik raja-raja. Itu dia hina secara peribadi. Memang patut ditangkap dan dihukum. Memang patut. Dia kritik lain, hina lain. Macam orang buat gambar menghina Datin Seri Rosmah Mansur, berkecai badan dia. Itu hina peribadi tu. Itu memang wajar ditangkap tu. Tak bermoral tu namanya. Tapi kalau kritik Rosmah boros, bazir, itu kritik. Dia boleh baiki diri dia. Tapi kalau buat gambar, pecah-pecah badan dia, itu hina. Itu tidak bermoral. Itu wajar ditangkap. Bukan Rosmah sajalah, orang lain pun. Pemimpin pembangkang pun. Kemudian kena telus, kena tegas. Kena ambil tindakan yang sama rata. Semua orang tu. Jangan hanya sebelah pembangkang saja, jangan hanya sebelah kerajaan saja. Kita kena fair. Baru betul. Wallah. Saudara Muhammad, ada apa-apa yang nak ditambah ataupun nak dijelaskan lagi? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum itu melainkan kaum itu mengubah nasib. Allah tak boleh nak ubahlah pada sistem yang orang kata apa, sistem raja-raja yang tak ada function. Melainkan kita ubah dari semula. Allah tak ubah. Allah tak ubah. Melainkan kita usaha ubah. Kalau macam saudara kita cakap tadi, kita berdoa supaya Allah lahirkan daripada sistem raja-raja itu sultan yang baik, raja yang baik. Kita kena ada usaha. Rakyat kena nampak raja yang memerintah sekarang, sultan yang ada sekarang. Orang tengok pula anak dia, keturunan dia, macam tak ada harapan, nak dapat, macam yang didoakan oleh sahabat kita. Macam mana cara? Jadi mungkin ada pro dan kontra lah sistem pada hari ini yang kita sama-sama fikirkan. Jadi terima kasih kepada kedua ahli yang sama-sama bertemu buat dengan kita pada pagi ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih saudara Helmi dan saudara Muhammad. Semoga kita berjumpa lagi dalam temu ramah, temu bual yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.